وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا والخاتم ناصر والهادي إلى صراط قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى من قصائد الخير kata Alif rahimahullah ta'ala. Yang kedua daripada sifat ma'nawiyah, itu yang ke-15 daripada semua sifat. Yang keduanya perkara yang diibaratkan daripadanya, yang dituturkan daripadanya dengan kata hamba, dipanggil mu'abbar bih. Mu'abbar bih itu kena pada perkataan. Ibarat dengan kata hamba, apa kataan yang ke-15 daripada 20 itu, barang yang dipaham. Barang yang dipaham daripada kata hamba. Tapi barang yang dipaham ni bukan sifat Tuhan. Sebab tu mafhum bagi wajib bukan wajib. Mafhum bagi mustahil pun bukan mustahil. Mafhum bagi wajib tu benar harus. Adapun masodak dia tu, sifat Tuhan yang duduk di zat Tuhan tu, itulah kena pada benda yang wajib, yang tak terima tak ada. Ataupun mafhum daripada wajib tak wajib. Sama juga mafhum bagi yang mustahil bukan mustahil. Sebab barang yang dipaham ni, dia bukan kena pada sifat wajib lagi. Sifat wajib tu masodak tu lah. Barang yang dipaham daripada kata hamba, apa perkataan tu? Kaunuhu aliman. Arti kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman ni kena pada maknawiyah yang lazim bagi ma'ani. Bukan maknawiyah yang samarah. Kalau kita tengok ibarat dalam kitab-kitab, sama ada kitab Melayu ataupun kitab Arab, katanya kaunuhu ni ialah barang yang diittifaqkan sebutnya. Ittifaq kata Ahlussunnah wal Jamaah, sama juga dengan Mu'tazilah. Itu kena pada kaunuhu mana tu? Itu kena pada samarah. Bukan kena kepada maknawiyah yang lazim bagi ma'ani. Maknawiyah yang lazim bagi ma'ani dinafi oleh Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah sendiri dia menafikan ma'ani. Lazim daripada dia menafikan ma'ani, dia menafikan jugalah maknawiyah yang lazim bagi ma'ani. Sebab lazim malzum. Sebab maknawiyah ni, ia tu yang nisbah. Mana sifat yang dibangsa kepada ma'ani. Satu yang kata ittifaq Mu'tazilah tu mana? Hak tu hak samarah tu. Mana mendengar, melihat, mengetahui tu, itu Mu'tazilah yang mengaku itu. Tapi bizatihi. Dengan zat. Kita tengok dalam kitab Arab. Dia kata apa? Wa'lam annal kawna qadiran. Wa ma ba'dahu wajibul lahu ta'ala ittifaqan. Biijma'i ahli sunnah wal mu'tazilati. Wa ala ra'i man musbitil ahwali. Wa nufatiha. Ketahuilah bahawasanya al-kaunu qadiran wa ma ba'dahu kaunuhu muridan
kaunuhu sami'an, kaunuhu hayyan sampai mutakalimat. Wajibul lahu ta'ala ialah wajib bagi Allah Ta'ala ittifaqan ittifaq bi ijma'i ahli sunnah wal mu'tazilah. Bagaimana mengaku mu'tazilah? Mengaku mu'tazilah. Yang menyambikan ahwal seperti Maturidi dan menafi ahwal seperti roh tu. Bukan mana dengan bukan mana sifat hal. Bukan beza. Kaunuhu qadiran di sisi dia ialah amrun i'tibari. Ada kudrah di khilaf di sisi khilaf dua-dua tu i'tibari ataupun hal gitu ya. Tapi dua-dua sifat bangsa bukan wujudi. Hal pun bukan wujudi. I'tibari pun bukan wujudi. Cuma i'tibari dia tak ada tu, dia tak ada. Sifat bukan ada itu. Bukan ada diri. Bukan ada pada kharij. Yang kata Imam Asy'ari menolak kaunuhu tak? Dia bukan menolak kaunuhu. Yang kaunuhu qadiran itu ialah ada ma'ani zat. Imam Bajuri dalam Aqidah Bajuri kata apa? Wa innamal khilafu fi kauniha sifatin thabitatin zaidatin 'alal ma'ani aw laysat bi sifatin thabitatin zaidatin 'alaiha al-ma'ani. Bal hiya umurun i'tibariyatun lazimatun lil ma'ani. Fa inkarul ahwari, maka orang yang ingkarkan ahwal seperti Imam Asy'ari ialah ingkaru ziyadatiha al-ma'ani, ialah mengingkarkan lebih atas ma'ani. Ingkar kata diri benda tu tahakkuk pada kharij. La ingkaru kauniha qadiran masalah, bukan ingkar keadaannya qadir. Bukan mengingkarkan keadaan adanya qudrah di zat. Berdirinya ma'ani di zat. Bukan ingkar itu. Tapi sini kena parak bagi elok lah. Parak yang mana samaruh kena bagi beza. Sebab kitab-kitab tu kita nak hurai dia kena susun bagi elok. Takut kita campur dengan hak samaruh. Siapa tengok sini? Ni yang campur samaruh ni. Fa innahu kufrun, maka bosnya ingkar tu kufur. Ingkar mana? Ingkar samaruh kufur. Adapun ingkar maknawiyah, dengan mana ingkarkan ma'ani, ingkar maknawiyah lazim bagi ma'ani itu tak kufur seperti Mu'tazilah. Habis. Kalau dia ingkar ma'ani, mana ingkar juga qiyamul ma'ani, sama ada di sisi Imam Asy'ari, Amal Tibari pun dia ingkar jugalah qiyamul ma'ani.
Ataupun ingkar sifat yang tahakkuk. Yang sungguh daripada kharij dia ingkar jugalah. Hak mana yang ingkar kufur tu? Ingkar yang samarah. Ingkar keadaan Tuhan berkuasa. Keadaan Tuhan tu melihat. Tu ingkar tu kufur. Ingkar tu. Kitab Baqarah ni dulu muka surat 20 tu. Di tepi tu. Tuan Syekh Ismail dah jaga dah gitu. Keadaan dah jaga elok-elok tu. Kena ambil kecaman di situ. Hurai maknawiyah yang lazim ma'ani. Hurai samarah di situ tempat dia. Takut dia bercampur aduk. Ini kita nak bahas keadaan Tuhan yang ada kudrah di zat dia. Kudrah mana berkuasa. Keadaan Tuhan yang ada perhidup di zat. Bukan keadaan yang hidup lah. Hak tu mengaku lah tu. Hak tu semua mengaku. Siapa-siapa nafiah tu kufur. Jaga bagi parak beza bagi elok. Jadi perbezaan ni lah kadang-kadang orang jadi keliru. Kadang-kadang salah berdebat macam tu. Orang-orang salafi tu. Yang bila dia mengajak. Dia duk hurai. Ke arah mujassimah. Tuhan ni duduk di arash. Sampai arah tu bunyi meletup-letup. Dengan sebab berat. Prak. Ada kata juga arah tu bunyi berdesing. Seperti besi bertemu besi. Cing. Tu. Itu hurai mujassimah lah tu. Bila main nak berdebat dengan kita, dia duduk di belakang ulama salah. Salah ulama salah sebagai kota yang sangat kukuh lah bagi dia. Dia sembunyi beli kota kukuh nak lawan tak boleh lah. Kena pastikan dulu, pesahih dulu. Dia ni bagi timbul mujassimah dia tu. Baru boleh berdebat. Apa kita kata pengak kuasa ni dia nak tangkap pondan. Pondan ni laki-laki yang berpakaian perempuan. Ada akta dia. Salah ni orang laki-laki pakai miniskirt. Pakai baju perempuan, baju apa? Baju ni. Sebab musang dah. Baju meksi, baju kelawak ke. Salah orang laki-laki. Jadi pondan laki-laki ni. Kita nampak dah boleh jauh. Okay. Ligan. Sambil lari tu. Anda ni dia sempat buang lagi. Dia buang baju lagi. Tak ada apa kata, tak apa. Tak salah apa. Tak ada pakai apa. Ni pakai laki-laki. Itulah. Kena pastikan dulu. Yang berpakaian perempuan tadi, pastikan dia duduk lah keadaan tu dulu. Sahih dulu. Sebab huraian lebar ni, bila kita mengajak, hurai belah mujassimah. Kadang-kadang nafi tak habis. Mengaku pula, kata apa? Saya pegang zahir ayat. Kita pegang mata ayat. Kata Imam Sanusi kata, siapa-siapa yang pegang zahir ayat kufur, yakni zahir ayat mutasyabihat. Apa mana zahir ayat? Zahir ayat tu pegang tangan mana anggota. Zahir tu lah. Itu yang zahir segera faham. Tangan anggota. Muka mana anggota. Turun mana berpindah intiqal. Istawa mana duduk, menetap. Itu yang zahir. Jadi zahir tu bukan murad. Zahir mana turun, mana berpindah. Muntaqal minhu, muntaqal ilaih. Itu mustahil bagi Allah. Istawa mana menetap duduk tu, mustahil bagi Allah. Tangan mana anggota, mustahil bagi Allah. Wajah mana anggota muka tu, mustahil bagi Allah. Hak tu, hak zahir tu, siapa-siapa pegang ni mustahil. Tiba-tiba dia tu, tapi konon kot lain. Dia kata, tak, saya nak pegang juga zahir. Adakah saya kufur? Saya pegang zahir ayat. Tapi saya tak menyerupakan Tuhan dengan baharu. Nampak tak?
Di ujung tu dia kecoh lagi tu. Tapi tak habis juga. Dia nafi tak habis. Dia nafi tak habis. Dia seolah-olah nak sumpah dengan salah. Dia nafi tak habis. Sama dengan nafi tak habisnya. Nafi tak habis itu dia kata, tengok. Apa salah saya pegang Tuhan ada tangan. Tak serupa tangan Tuhan dengan tangan kita. Tangan bau tangan kita sama tak? Orang kampung kata, ya tak sama sungguh lah. Wahai, bukan habis nafi tu. Tangan beruk tu berjirim. Tangan beruk tu tak serupa kat mana? Tak serupa satu segi tapi serupa satu segi. Serupa segi dia tu beranggota. Tak anggota pun dia jirim seperti dia kata. Tangan saya dengan tangan titi. Tangan titi pula dah. Berjirim dah. Berjirim lah. Tu kata Pok Napi tak habis. Tapi dia kata dia salah. Muka kuala lah macam-macam. Buat muka kuala. Sumpah tak sumpah. Sumpah tak mahu. Sumpah tak dia tu bertempat. Itu dia kata dia nafi siap dah. Nafi pun tak habis. Sama kita ni. Kita sama dengan lembu pada pihak kita haiwan. Kita sama dengan besi kayu pada pihak kita ni berjirim. Sebab orang buat ayat ni. Buat ayat kata, dia kata apa? Isteri saya ni jirim yang cantik. Boleh tak? Kenal ke? Boleh. Ada mengandung mana jirim tu. Isteri ni haiwan cantik. Kenal juga dia. Pasal bini ni memang haiwan. Jadi, tak serupa satu sudut, serupa satu sudut. Dia kata, tangan Tuhan kita macam sebab kata. Tangan beruk. Tangan beruk pun dia ambil misal. Serupa juga. Tu. Serupa pada berjirim, serupa pada bertempat. Nafi tak habis. Nafi pun tak pernah habis, dia kata dia salah. Jadi pastikan dulu kalau orang ni, dia ni huraian dia tu, huraian yang mujassimah. Ikat dia tuan tu. Jangan bila lari main belakang ulama salah. Ulama salah tak pernah menyabitkan nuzul mana intiqal tak. Apa juga hak mana hak melazimi sifat baharu tu bukan sifat Tuhan. Ulama salah tak kata tangan mana anggota. Mereka kata anggota tapi tak serupa hanya. Beza. Jadi pastikan dulu. Tu kata kena parak beza bagi elok. Kalau tidak jangan berdebat. Kita kata aku ni dia lari pergi gunung. Kalau ni lari gunung. Lari pergi duduk belakang orang-orang kemah-kemah. Tak boleh buat apa kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Jaga ni. Kaunuhu ni jaga. Jangan nak pergi bercampur dengan samarah jangan. Jangan bagi keliru situ. Baik. Apa dia? Dengan kata hamba kaunuhu aliman. Artinya keadaannya ta'ala punya pengetahuan. Ada sifat pengetahuan di zat. Tu. Kata kaunuhu aliman. Iaitu kaunuhu aliman ni atas tafsir. Qul yang rajih. Itu Qul Imam Asy'ari yang kata kaunuhu ni amr itibari tu. Pertambatan pengetahuan dengan zat. Mana ada pengetahuan di zat. Atau tengok tu ibarat. Saya tak faham tadi nak tafsir. Apa benda pertambatan? Ada pengetahuan dan lekatnya pengetahuan ada juga lah. Faham macam mana? Faham ada sudah. Kalau kita faham lekat seperti lekat putih di kapas, tu hak lekat mana baharu ni. Mana kata sifat Tuhan tu? Lekat pun kita faham kata ada lah. Ada pengetahuan sifat ma'ani di zat Tuhan. Pada zatnya mana di zatnya Ta'ala. Habis. Mustahil. Mana satu lagi pertambatan.
yang kedua. Tak kata kedua. Mustahil lawannya, ini bermula lawannya. Wan kaunuhu aliman. Iaitu lawannya tu. Lawan mana yang melawaninya tu. Kaunuhu jahilan. Artinya kaunuhu jahilan tu. Keadaannya. Bahasa lama ni. Kita nak lawan bagi sifat iradah boleh lah. Ini babuk. Babuk ni tak tahu apa cara nama babuk. Jahil. Babuk. Apa dia babuk? Ketiadaan pengetahuan dia babuk. Sekali-kali. Tak tahu apa satu. Tak ada pengetahuan sekali-kali nama babuk. Dan kaunuhu nasian. Artinya keadaannya yang lupa. Lupa pun tak, lepa pun tak. Lalai. Lupa ni asyik ada pengetahuan tu tak ada pengetahuan, dan lupa. Yang tiga perkara yang diibarat daripada yang kata hamba, yang tiga lah. Yang tiga mana? Yang ketiga. Perkara yang diibarat dituturkan daripadanya perkara tu dengan kata hamba. Bila bertutur tentu ada mu'abbar bih. Mu'abbar bih tu benda yang kita guna untuk bertutur, itu perkataan lah. Mu'abbar bih kena pada perkataan. Yang ditutur daripada dengan kata hamba. Yang ke-16 daripada 20 itu barang yang dipaham daripada kata hamba, benda hak dipaham. Kita faham pada tuturan tu. Benda hak faham tu bukan kena sifat, bukan kena pada maksudang tak. Hak dipaham tu benda mafhum bagi benda wajib, bukan benda wajib. Dengan kata hamba, kaunuhu qadiran, artinya keadaannya ta'ala ampunya berkuasa. Bukan keadaan yang berkuasa dah, tu samarah. Keadaan yang ampunya sifat kuasa. Keadaan zat yang ada qudrah di dia. Qudrah ma'ani tu. Iaitu kaunuhu qadiran tu pertambatan. Berkuasa dengan zat. Atau ada berkuasa. Dan lekatnya padanya pada zat. Sini bolehlah kita pecah dua qaul lah. Amal itibari dan qaul yang kata tahqiq. Qaul amal itibari tak ada lah benda tu, tapi sungguh. Tak ada seperti wujudi, tapi dia sungguh. Amal itibari. Bila kita iktibar, kita kerti kita ada ma'ani di zat. Ma'ani sepasai. Zat sepasai. Ada ma'ani di zat sepasai pula. Atau kaunuhu. Baik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Mustahil lawannya, lawan bagi kaunuhu qadiran. Iaitu kaunuhu ajizan. Keadaannya yang lemah. Artinya keadaannya yang lemah. Terjemah dia. Yang keempat, barang yang diibarat daripadanya barang dengan kata hamba ke-17 daripada 20, barang yang dipaham daripada kata hamba kaunuhu muridan. Jadi hak ni faham satu, hak ni sama. Artinya keadaannya yang mempunyai kehendak, bukan keadaan yang berkehendak, bukan. Keadaan yang ada sifat ma'ani, itu berkehendak. Iaitu pertambatan berkehendak dengan zat atau ada berkehendak di zat. Terlekat. Mustahil lawannya iaitu kaunuhu karihan. Arti keadaannya yang benci akan membuat atau meniada. Dan kaunuhu ghafilan wa zahilan, artinya keadaannya yang lalai. Dan pada membuatkan mungkin. Jadi sifat iradah
iradah sifat ma'ani tu. Sifat kehendak itulah Tuhan mentaksis, menentukan mungkin. Ada dua ta'aluk situ. Kita baca balik sikit dulu. Ada ta'aluk nama ta'aluk suluhi. Suluhi ni patut padan. Pandang tentang patut, boleh nak kehendak ke mana pun. Nak kehendak belah ada Z pun boleh. Nak kehendak belah tak ada Z pun boleh. Tapi waktu tu juga, waktu azali jugalah, pada masa azali juga Tuhan kehendak siap-siap dah. Sebab tu hak suluhi dia panggil ta'aluk biquwah saja. Bukan tentu lagi, padan menentu. Oleh kerana ada sifat kehendak, Tuhan padanlah menentu, padan mentaksis. Tapi pada masa sejagala Tuhan dah taksis siap-siap dah. Tuhan taksis siap-siap dah. Belah mana? Belah ada Zaid. Jadi ada Zaid tu, kalau orang kata wajib, betul juga. Wajib aridi. Pandang apa? Pandang belah kehendak Tuhan pada masa azali Zaid ada. Wajib lah. Wajib azal Zaid pada masa sekian-sekian, hari sekian-sekian, tempat sekian-sekian. Wajib pandang mana? Pandang belah Tuhan tentu. Mustahil lah dia tak ada. Aridi dia panggil. Tapi bila pandang keadaan diri Zaid tu, dia ni benar mungkin. Nak ada, boleh tak ada boleh. Mungkin. Dan pandang pada suluhi pun Tuhan boleh nak tentu, nak ada lah. Nak tak ada boleh. Siap-siap dah. Lepas tu kalau ada qaul kata satu lagi, ta'aluk iradah juga kena kepada ta'aluk tanjizi hadis. Apa makna dia? Makna dia bila masa Tuhan buat mungkin tu, ada juga kehendak situ. Ataupun ibarat dengan membaharukan kehendak. Membaharukan. Maksud dia, kehendak tu ada. Waktu Tuhan buat tu. Ketika tu. Kehendak tentang dengan kehendak yang azali tu. Jadi kalau pakai dua pun tak apa dah. Dan jangan kita nak hurai. Jaga-jaga. Jaga kalau nak hurai kita risalah tauhid, kena jaga. Jaga. Di balik baca dulu kita risalah tauhid. Ada benda-benda kita kena jaga situ. Takut keliru pahaman kita. Pada muka surat tu. Pada bahasa iradah tu. Pada muka 48 tu. Ada pula qabdah suluhi qadim lah apalah. Jangan jaga-jaga. Lepas tu kait pula. Tuhan nak kehendak hak baharu ni berkait dengan baharu pula. Hak dia kata tanjizi hadis hak baru. Huraian dalam kitab ni saya cari. Kalau iradah tu jaga-jaga itu. Kena hurai bagi elok itu tu. Ini qabdah ni bukan ada pada iradah tu, ada pada qudrah. Qabdah ni dia bukan pada sejakala. Qudrah sifat qudrah Tuhan tu, qabdah tu pada masa imkan, bukan pada masa azali. Tengok baca dulu. Nanti kita diskusi sikit masalah ta'aluk iradah ni pada muka 48 kena tauhid. Jaga-jaga. Nak bahas usaha ikhtiar. Ini pergi hanyut, pergi ikut hurai. Tuhan menentu sekali lagi. Tengok Zaid ni rajin bekerja. Inilah nasib hamba yang terakhir. Jaga tu. Padahal Tuhan tentu siap-siap dah. Menentu Tuhan bagi Zaid bukan berkait langsung dengan Zaid. Tak berkait dengan kerja Zaid lah. Bahkan Zaid buat kerja tu pun tentu juga pada azali. Ini hurai usaha ikhtiar. Tapi lencong kot lain. Takut silap faham situ tu. Seolah-olah kita boleh mengubah azali pula. Jaga-jaga. Seolah boleh mengubah kehendak pada azali. Jangan situ. Kehendak azali dia tetap dah. Kalau Tuhan mengubah kehendak pada azali, Tuhan tu jahil lah. Sebab kita, sebab siapa kehendak kita berubah-ubah? Sebab kita jahil. Sebab siapa hari tu kata macam ni, mai hari ni kita kata macam lain pula. Tak boleh pi hujan turun. Mana kata apa? Dan kita jahil lah yang ubah kehendak kita. Tuhan kehendak dia sempurna, ilmu dia sempurna. Tak terubah kehendak Tuhan. Itu kata qada mu'allaq macam mana? Qada mu'allaq tu bukan mana
Mengubah azali bukan. Qadha mu'allaq ni dikaitkan dengan pengetahuan malaikat saja. Ataupun lah mahfuz saja. Yang kata yamhullahu ma yasha'u yuthbit tu. Memadam Allah Ta'ala apa dia kendak. Dan menyambil apa dia kendak tu. Hak tu lah mahfuz ni. Semua ulama kata boleh padam. Kata tengah tak. Kalau mahfuz. Itu suratan malaikat. Itu mu'allaq tu. Padahal Tuhan tahu siap-siap. Dah umur Z ni berapa. Kalau kata boleh padam lah mahfuz tu. Hak tu yang tu situ. Yang tak boleh padam mana? Yang tak boleh padam ilmu Allah. Kehendak Allah. Tu. Tak boleh padam. Hak tu tetap dah. Jangan nak kata pula. Oleh kerana Tuhan tengok Z ni bekerja elok. Dulu Tuhan takdir dia rezeki dia setupak. Oleh kerana dia rajin bekerja. Tuhan takdir pula ada rezeki segantang. Jaga itu. Jangan. Hidup kata mengubah hak kehendak pada azali jangan. Jangan nak hurai kata inilah nasib hamba yang terakhir. Bukan itu. Tak ada qabdah, tak ada pada iradah tu. Ada pada qudrah. Qabdah tu pun pada masa imkan. Bukan masa azali. Tuhan kehendak, Tuhan mengada pada masa imkan. Tuhan kehendak, Tuhan mengekalkan ada dia. Tapi oleh kerana tentang takluk qudrah dengan iradah, kaitlah dengan kehendak tu. Tuhan kehendak, Tuhan mengada. Padahal mengada yang nak itu mengekalkan ada qudrah. Meniada qudrah. Mengekalkan tak ada pun. Mana kata mungkin pada masa imkan tu duduk bawah kuasa Tuhan. Bukan terlepas pada kuasa Tuhan. Walaupun ketika tak ada kita pada masa imkan mengekalkan tak ada. Lepas tu menjadi mengekalkan ada. Lepas tu menghilang. Mengekalkan yang tak ada. Lepas tu mengada. Tu takluk qudrah itu. Tapi oleh kerana qudrah ni tentang dengan takluk iradah dikatalah jika kehendak Tuhan mengada. Bukan takluk qabdah, takluk iradah bukan. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala ke-17. Muridan. Keadaan Allah yang punya perkendak. Iaitu pertambatan perkendak dengan zat atau ada perkendak terlekatnya pada zat. Lekatnya ada lah. Mustahil lawannya itu kaunuhu karihan, artinya keadaan yang benci akan membuat atau meniada. Dan kaunuhu ghafilan, mana lalai, wa zahilan, artinya keadaannya yang lalai pada membuat mungkin. Lalai daripada menentukan dia dengan ikhtiarnya, dengan pilihnya, pilih Allah. Habis. Dan lalai pada meniadakan dia. Mana tak ada kita ke, ada kita ke, atas kehendak Allah. Demikianlah terusnya lah. Meniada, menghidup, memati. Yang kelima, barang yang diibarat daripada yang kelima tu dengan kata hamba. Di mu'abbar bih dia. Ke-18. Daripada 20 itu barang yang dipaham daripada kata hamba kaunuhu sami'an, perkataannya. Keadaannya yang empunya pendengar. Bukan keadaan yang mendengar tak, yang empunya pendengar. Keadaan ma'ani ada di zat. Iaitu kaunuhu sami'an tu. Pertambatan pendengar dengan zat. Ini atas qul yang pertambatan. Boleh kita kata qul ahwal ni. Maka ahwal tu tahaqquk dengan zat. Mana? bukan mengkibari tak? Hal. Mata hakuk sifat diri benda. Sifat lah benda lah. Sifat yang ada di zat. Bukan nanti kita akibat. Akibat tak akibat benda tu ada. Itu benda tahakuk. Kalau mengkibari pula, bila kita akibar baru kita reti. Kata dia sungguh. Tak akibat kita tak reti. Ini kita akibat ada ma'ani di zat. Kita reti. Sungguh ma'ani ada di zat.
Kemudian atau ada pendengar padanya pada zat. Jadi dua-dua taifah pakatlah kata sifat Tuhan ada di zat Tuhan. Ada sifat di zat untuk amal jibari ataupun ada sifat di zat Tuhan tu ialah tahakkuk diri dia. Itu ahwal. Cuma nak mengaku kata ada. Tak seperti mana Mu'tazilah yang menafikan ada ma'ani di zat. Jadi mustahil lawannya itu kaunuhu asam. Itu keadaannya yang tuli. Yang keenam barang yang diibarat daripadanya barang dengan kata hamba ke-19 daripada 20 itu barang yang dipaham daripada kata hamba kaunuhu ta'ala basiran. Artinya keadaannya yang mempunyai pelihat. Sebab segi bahasa sendiri pun bila kata basir ai zatun sabata lahal basaru gitu. Zat yang sabit dia sifat basar, sifat melihat. Bukan ibsar. Ibsar tu semua pekat mengaku. Ibsar mana melihat. Zat yang melihat. Melihat benda yang sedia kala. Seperti melihat akan zat dia. Melihat akan sifat-sifat ma'ani dia. Ta'luk tanjizi qadim. Itu. Dan melihat benda yang baru adanya. Jadi zat kita. Bila lihat tu. Tekah dia ada. Melihat benda baharu, tekah ada baharu tu. Bila tak ada baharu, tak ta'luk lah. Tak melihat. Tapi ada pelihat. Pelihat tak ternapi. Pada ketika hilang baharu. Yang terputusnya putih ta'luk. Pasal apa putih ta'luk? Bila putih muta'alak, putihlah ta'luk. Tak ada muta'alak. Apa dia muta'alak? Diri Zaid tak ada. Tuhan tak melihat dah Zaid tu. Lepas tu cedera tak mana? Tak cedera di Tuhan. Sebab pelihat ada di Tuhan. Masalah Zaid tak ada. Sebab kita tak lihat Zaid bukan pasal kita buta. Pasal dia tak ada. Tak ada cedera apa kita. Lepas tu kata, Tuhan tak boleh buat benda mustahil. Cedera tak Tuhan? Tak cedera. Putrah dari Tuhan. Yang masalahnya muta'alak tu. Mustahil tu bukan muta'alak bil qudrah. Seperti wajibat bukan muta'alak bil qudrah. Hak bekit dengan muta'alak tu. Bukan bekit Tuhan tu lemah tak. Tuhan ada sifat qudrah. Duk nak sabit juga Tuhan boleh buat benda mustahil. Lepas tu kalau ayat. Ayat tu bukan jadi dalil. Jadi syubhat bagi dia. Ayat tu syubhat bagi dia. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia keluar tu. Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu tu, dia rangkum habis. Sesuatu tu dia kata, sama ada, kalau dia ikut dia umum ayat tu, ikut dia lah kata semua. Mana? Kulli syai'in qadir tu, masuk sama wajibat, masuk sama mustahilat. Hak wajibat, hak yang jaizat tak ada masalah lah. Masuk habis. Sampai-sampai, benda mustahil pun Tuhan boleh buat. Apa dia? Anak dia. Kita masuk sama, buta dia. Kalau kita pergi bahas sama tu, dia kata, ni semua bahasan bina'ah belaka. Dia kata bahas kata, benda mustahil Tuhan tak boleh buat. Dia kata, ni semua bahasan bina'ah belaka. Dia ni cuba nak mempelasapah ke orang kampung. Tapi bila kita hurai cara jalan berfikir, dia kata kita pelasapah. Tapi dia mempelasapah ke orang kampung. Hak dia yang kata muka Tuhan tak serupa muka kuala tu. Muka kita tak serupa muka kuala tu. Hak tu dia buat misal kata sebab tu juga Tuhan tak serupa kita. Dia ambil muka kuala lah, muka pintu lah, muka apa. Itu tu bukan kata pelasapah kata. Tapi hak tu pelasapah tu pelasapah masuk tuang sampah pun. Sama lah. Pada berjirim. Sama ke mana? Tu. Baik. Saya cuba nak masuk lorong tu. Tapi dia nak lari pada lorong tu.
Lepas tu hak dia masuk lorong tu, lorong gelap belakang. Bukan lorong elok, lorong gelap. Habis. Sama lah dengan kita dalam kitab Syarah Tahawi Ibn Izzi Al-Hanafi tu. Orang yang menyabitkan tasalsul fil madhi tu. Menyabitkan ada benda baru, tidak ada mula. Oh, dahsyat perkataan tu. Mana ada benda baru, tidak ada mula ni? Apa qadim sekali dengan Tuhan tu? Qadim, ada benda qadim. Benda baru tidak ada mula, nak kata apa? Kata baru tapi tidak ada mula. Lepas tu dia keluar pula siapa dia? Dia kata, apa masalah dengan ada benda baru tidak ada mula? Sebab apa? Sebab ada benda baru yang tidak berkesudahan. Apa dia benda tu? Syurga, neraka. Ya, ibarat fikir. Padahal syurga neraka tu kekal dengan Tuhan mengekal. Dia tu baqali ghairi, bukan baqali zaiti. Baqali ghairi. Kekal dengan sebab Tuhan mengekal. Kau nak konon lagi kot. Benda baru tidak ada mula ni, ada dia sebab Tuhan mengada. Kalau Tuhan mengada, tak nama baru lah. Kalau Tuhan mengada benda tu, tak nama baru. Jadi dia cuba bawa. Dia suka bawa orang pergi hanyut kat lain. Bila kita tu apa nama kaedah tu, kaedah yang sangat-sangat salah. Ada dalam kitab Syarah Tahawi. Imam Tahawi buat elok dah. Imam Tahawi tu buat matan elok dah. Atas mazhab salah. Kalau kita nak berhujah atas mazhab salah, kitab Tahawi lah paling cantik sekali. Nak lawan segala salafi dengan Tahawi lah. Kalau mereka menggusur lepas salah, ambil salah Tahawi lah. Tiba-tiba mereka bawa Tahawi kot lain. Ambil Tahawi pergi hurai kot lain. Nak menyabitkan hadithul la awwala lahu. Itu perkataan apalah siapa lah. Tapi mengaku kata sunnah. Nak mana? Dia buat luang gelap lah kawan. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Kaunuhu basiran. Basir tu zatun sabatalahal basar. Zat yang ada sifat basar nama basir. Artinya keadaannya yang mempunyai pelihat. Kami bang sifat maknawiyah iaitu pertambatan sifat pelihat dengan zat. Atau pertama. Atau adanya dan lekatnya pada zat. Mustahil lawannya iaitu kaunuhu a'ma. Artinya keadaannya yang buta. Yang ketujuh barang diibarat daripadanya dengan kata hamba kaunuhu. Ke-20. Daripada 20 itu barang yang dipaham daripada kata hamba kaunuhu ta'ala mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Ada sifat berkata di zat Allah yang dinafi oleh Mu'tazilah. Itu mabda' bagi berkata-kata. Berkata-kata nafsi. Dan perkataan nafsi. Apa Mu'tazilah nafi dua benda? Perkataan nafsi pun dia menafi. Mabda' bagi ta'luk pun dia nafi. Yakinah dengan perkata. Dua dia nafi belakang. Dia cuma menyabitkan lafzi saja. Itu Mu'tazilah. Kaunuhu mutakallim artinya keadaan punya sifat kata. Iaitu pertambatan sifat kata. Mu'tazilah mabda' lepas zat sendiri. Zat lah. Berkata-kata kuk zat. Mana menjadikan huruf suara. Itu dia kata berkata-kata. Takalum di sini dia tu. Bukan ittisafun bil kalam. Bukan ada sifat kalam. Melihat di sisi dia tu. Melihat kuk zat. Zat jadi mabda' dia. Kita kuk sifat atau dalam majaz lah. Dalam majaznya kita kata qudrah menjadi. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menjadi. Kuk sifat qudrah kita. Tapi kalau kita berayat qudrah mengada. Salah tak? Tak salah atas dalam majaz.
Kalau kita pegang hakikat sungguh, diri kudrah yang mengada, bukan zat Tuhan mengada, tu kufur. Diri sifat kudrah itulah yang mengada akan mungkin, tu kufur. Ha, bukan sifat mengada, zat mengada tapi kudrah. Ada Mu'tazilah, zat yang mengada, zat diri. Mana qadirun bi zatihi. Itulah apa dia? Tambatan sifat kata dengan zat. Atau ada dan lekat pada zat ni qul rajih. Yang kata ada kalam di zat itulah. Makna kaunuhu mutakallim. Maksudnya kata ada tahakkuk. Sifat yang tahakkuk. Bukan intibari tak. Bukan nak seperti sifat wujudi, seperti ma'ani, bukan. Bukan sifat seperti sifat adami. Sifat adami itu al-mufassiru bil adam, itu bukan. Adamul awaliyah itu bukan. Bukan sifat adami, bukan sifat wujudi seperti ma'ani. Tapi tahakkuk di zat Tuhan. Itu qaul yang menyebutkan ahwal. Mustahil lawannya itu kaunuhu abkam. Artinya keadaannya yang bisu. Dalil tentu sabit 7 perkara ini. Dan istilah lawan-lawannya itu ialah dalil wujub ada sifat ma'ani. Ambil di dalil ma'ani itu, itulah dalil bagi maknawiyah. Sebab apa? Sebab maknawiyah ini dia lazim bagi ma'ani. Padan dengan pakai dalil ma'ani pun cukup dah. Tak payah lagi nak buat baru sini. Sama aja. Dalil ma'ani itulah dalil maknawiyah. Sebab apa? Sebab maknawiyah tu yang lazim bagi ma'ani. Habis. Dan istihalah atas pada kata wujub ada sifat ma'ani. Ialah dalil istihalah lawannya. Taklah lawannya. Lawan bagi ma'ani. Satu dalil menunjuk atas dua dalil. Dalil atas wujub. Dalil atas istihalah. Dan istihalah lawannya lawan ma'ani. Istihalah lawan-lawannya. Kerana engkau keadaannya yang bisu, dalil tentu sabit 7 perkara ini. Dan istihalah lawannya, taklah lawan-lawannya lawan 7 perkara ni, maknawiyah ni. Itu ialah dalil wujub ada sifat-sifat ma'ani. Dan istihalah atas pada wujud. Istihalah lawan-lawannya, lawan bagi ma'ani. Taklah lawan-lawan bagi ma'ani. Kerana apa? Keadaan dalil maknawiyah dan dalil ma'ani. Kerana telah lalu bahawa sifat-sifat ma'ani. Diri sifat ma'ani itu lain daripada zat. Lain daripada zat. Sebab ma'ani ini maqama bil ghair bil zat. Adapun zat maqama bi nafsih. Tapi dua-dua tak kena jadilah. Dua-dua tu pernah qadim, zat qadim, sifat-sifat ma'ani qadim. Kalau kita pula, sifat kita tu ada di zat kita. Zat kita tak menumpang di mana-mana, tak lekat di mana-mana. Tapi dua-dua tu baharu. Baik. Di Tuhan tu zat yang ada sifat. Bukan sungguh pun lain-lain takrif dia. La hiya huwa wala ghairu. La hiya adalah ia sifat tu zat. Tapi bukan yang lain. Maksud bukan lain tu, Tuhan tu ialah zat yang bersifat. Tuhan tu ialah diri zat yang bersifat. Sifat Tuhan tu Tuhan lah. Zat Tuhan tu Tuhan lah. Jadi situ berbilang-bilang qadim situ yang tiba takrif dia lain-lain.
Bukan mana ada dua qadim situ mana kata Tuhan satu lagi, bukan. Hmm. Sifat Tuhan tu Tuhan lah. Zat Tuhan tu Tuhan. Tapi sifat Tuhan ada di zat Tuhan gitu. Mu'tazilah ni oleh kerana dia nak lari daripada bilang-bilang qadim, dia takut sangat lagi bilang qadim ni Tuhan jadi dua. Dia nak lari daripada berbilang-bilang qadim tu, dia kata Tuhan tak ada sifat ma'ani. Sifat tu wujudiyah tu tak ada. Tuhan tu zat semata saja. Tak ada sifat. Tapi bukan menjadi qudrah, menjadi zat. Dia menafikan sifat. Jadi kata mu'alif rahimahullahu ta'ala Tantu Mubinah. Maka atas qaul yang menyebutkan ahwal Nabi sallallahu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.